Allahu 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 Allah. So, pendekkan cerita, tugas kita bukan mempersoalkan niat orang, tugas kita, tapi majoriti lah. Okay, ada kejaya, ada berniaga, kejaya, profesional, dan ada segelintir kecil tu sama ada mereka mempunyai masalah kewangan, masalah kesihatan dan sebagainya. Tetapi ini dalam Islam tak kisah. Kalau kamu ada keperluan, Islam ada zakat boleh bantu. Kalau kamu masalah kesihatan, Islam juga akan bantu orang-orang yang susah. So mungkin ada orang masuk Islam disebabkan tertarik kepada bantuan itu. Itu there's no problem. So itu sedikit pandangan saya. Wallahu alam. Alhamdulillah, saya rasa kita dah dapat satu mukadimah yang bagus ya, di mana kita tahu sedikit sebanyak tentang sebab orang memeluk agama Islam. Tapi sebelum kita mulakan soalan yang pertama, saya sekali lagi ingin mengajak sahabat-sahabat sedang menonton, silalah share video ini. Sebab apa, kita tak tahu siapa yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Malah hari ini saya rasa ada lebih daripada 7 soalan yang insya-Allah Brother Lim akan jawab ya, yang telah kita sediakan insya-Allah, dan di antaranya adalah isu-isu yang agak sensitif dan agak common di kalangan masyarakat New Muslim di Malaysia dan saya rasa juga di Nusantara inilah. Jadi sebagai permulaan, saya nak tanya soalan pertama kepada Brother Lim tentang contohnya seorang yang nak memeluk agama Islam, terutama sekali daripada bangsa Cina ya, iaitu mereka risau apabila mereka masuk Islam, mereka harus tukar nama. Itu satu. Nombor dua ialah bila mereka tukar nama, mereka seolah-olah hilang hak mereka kepada harta pusaka. Contohnya lah daripada keluarga non-Muslim dia ataupun untuk diri dia sendiri juga. Jadi dia timbul satu kerisauan di mana dia rasa tu, kalaulah aku masuk Islam, aku tukar nama, aku mati, harta aku pergi mana? Macam gitu. Timbul persoalan. Jadi saya nak minta Brother Lim kongsikan tentang isu pengurusan harta pusaka mu'alaf. Silakan Brother Lim. Terima kasih Brother Fadli. Wow, ini soalan yang sangat besar sebenarnya. Kalau nak jawab ni, biasanya kalau saya mengajar ni, maka ni satu soalan ni makan sejam sekurang-kurangnya untuk keterangan. Tapi masa yang singkat, saya cuba saja apa yang boleh. Dia begini, ada beberapa sudut yang kita kena lihat di sini. Satu, orang yang menguruskan mu'alaf itu, setakat manakah dia faham tentang isu ini, keterangan ini. So kalau kadang-kadang mereka ni sendiri pun tak jelas. Kadang-kadang mereka pun tak tahu dalam Islam, apa pandangan dalam Islam. Adakah satu pandangan ataupun ada beberapa pandangan di kalangan mazhab dalam Islam. So isu ini dia jadi satu kerisauan kepada orang yang nak masuk Islam. Ramai ya, terutamanya orang yang beradalah orang yang mempunyai kejayaan yang bagus, perniagaan yang bagus. Kadang-kadang mereka juga risau. Kalau saya telah memeluk agama Islam, okay, kalau tiba-tiba saya mati, harta saya pergi ke mana? Untuk soalan yang kamu sebut awal tadi tentang nama tadi, tak ada isu. Kalau dah tukar nama pun tak ada isu. Sebab apa? Sebab bayaran tu dia akan berdasarkan dia akan berdasarkan IC. Nombor IC tu tak ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bila dia cek nombor IC tu JPN tu ada rekod lagi nama asalnya. Maka dia tak payah risau tentang kalau nama sudah tukar. Harta boleh sampai ke tak boleh sampai? Boleh sampai insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mereka risau adalah macam mana harta yang dia ada, boleh ke tak boleh sampaikan kalau dia mati, sampaikan kepada keluarga, adik-beradik, mak bapak dia yang bukan Islam. Boleh ke tak boleh sampai? Ini persoalannya. Okey. Saya terus kepada jawapan sebab saya tak ada masa tak cukup untuk saya untuk menerangkan yang cerita. Contohnya dalam Islam cakap apa, dalam Islam kenapa begini, ada berapa pendapat, okey, dan dalam amalan di Malaysia macam mana jalan keluar dan sebagainya. Tak ada masa untuk semua, saya terus kepada jawapan. Bagi mereka yang ingin nak masuk Islam tapi masih risau tentang hartanya, okey, apa jalan keluar? Yang pertama, dalam Islam kita mempunyai satu sistem dipanggil hibah. Berarti kalau orang itu masuk Islam, dia boleh mula berikan harta-harta yang dia ada kepada mak dia, bapa dia, adik-beradik dia. Hibah maksudnya macam hadiah lah.
Okay, as a gift. Kita boleh bagi kepada sesiapa, Muslim, non-Muslim, up to you. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat wasiat. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 100:06. Kita boleh buat wasiat. Okay, dan dalam Islam, dia boleh bagi wasiat kepada sesiapa yang dia suka. Sesiapa yang dia suka. Tetapi maksimum 1/3. 1/3. Which means dia tak payah risau. Sekurang-kurangnya 1/3 harta yang dia ada akan sampai kepada keluarga yang bukan Islam. Yang ketiga, kita ada satu lagi produk dalam di Amanah Raya, sesuatu produk yang dinamakan, dipanggil trust. Berarti kalau dia masuk Islam, kalau dia ada banyak harta, contohlah 10 biji banglo. Contoh. Okey. So apa dia boleh buat? So bila dia masuk Islam, dia sebenarnya boleh pergi ke Amanah Raya. Dia boleh pergi Amanah Raya dan pindahkan rumah-rumah yang dia nak bagi kepada mak 2 biji banglo, bapak 2 biji, abang 1, adik 1, akak 1. So 7 biji contohnya. So dia boleh pindahkan nama siap-siap kepada sesiapa yang dia nak bagi. Tetapi mak, bapak, abang, akak, adik dan sebagainya hanya akan terima harta itu bila dia telah meninggal dunia. Selagi dia masih hidup, selagilah harta tu masih lagi bawah jagaan dia. Boleh faham ke? So dia tak perlu risau dah. Kalau you ada 10 banglo punya nak bagi semua, bagi semua. No problem. Tapi sebagai seorang Islam, kalau dah masuk Islam, saya tak galakkan beri semua. Sebab apa? Mungkin kamu ada isteri, mungkin kamu ada anak, tinggalkan dah sedikit harta kepada isteri dan anak. Takkanlah bila kita dah meninggal, kita nak tengok anak bini kita mengemis. Itu jangan risau tentang harta yang ada. Okey. Satu lagi, kita mempunyai sesuatu yang kita panggil discretion ataupun budi bicara. Budi bicara. Contoh, ada kes berlaku di negeri Melaka. Okey, seorang lelaki bomber yang saya kata silap, dia masuk Islam dekat 12 tahun, tetapi anak bini belum tahu dia masuk Islam. Tiba-tiba heart attack. Heart attack, meninggal. So, rumah yang dia duduk tu telah bayar, yang dia dah bayar, dan kenderaan yang dia pun dah bayar atas nama dia. Dia dah masuk Islam. Maka Baitul Mal datang nak ambil harta itu. Sebab bila dia Islam, harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Dan kemudian dibawakan kes ini ke pemerintah, iaitu Ketua Menteri Melaka pada masa itu. Dan kita terangkan, okey, orang yang bawa tu terangkan kepada Ketua Menteri bahawa kalau kita ambil harta ini, memang asalnya keluarga dia, betul? Tetapi kalau kita ambil harta itu, apa akan berlaku terhadap isteri dia dan anak dia? Mereka akan suka kepada Islam ke atau tambah benci kepada agama Islam? Bukan saja mereka. Mereka akan benci kepada Islam, jauh kepada Islam, ahli keluarga mereka, saudara mara mereka, masyarakat mereka juga akan benci sebab apa yang berlaku terhadap keluarganya. Maka kita diberitahu bahawa suami dia kemungkinan cuba berdakwah kepada anak bininya. Okey? Apa kata kita pulangkan balik harta itu sebagai hadiah kepada isteri anaknya. Okey? Anggap mereka sebagai mu'alaf qulubuhum. Dan alhamdulillah kemudian setuju dipulangkan balik harta itu kepada isteri dan anaknya. So itulah saya nak cerita. We have something called discretion, budi bicara. Dan satu kes lagi berlaku di Kelantan, sama juga. Dan perkara itu yang paling best sekali itu, bila berlaku, Baitul Mal tu, Jabatan Agama tu memang profesional. Mereka bukan tunggu dia datang minta. Dan Islam yang pergi jumpa keluarga dia dan berikan kembali kepada keluarga tu. Oh, di sini kita ada budi bicara. Satu lagi. Kita mempunyai satu lagi yang kita boleh gunakan. Kadang-kadang contohlah, tak sempat. Orang tu sakit. Contohnya dia nampak saya. Dia kata, Brother Lim, kalau apa-apa berlaku kat saya nak rumah ni bagi kepada mak bapak saya. Contohnya. Alright? So dia sampai kepada amanah. So maka bila dia meninggal, saya akan jadi saksi. Saya boleh jadi saksi di mahkamah. Dan semua ni terpulang kepada budi bicara hakim itu. Berarti dalam Islam kita mempunyai banyak cara keluar untuk menyelesaikan masalah mereka yang risau tentang
harta pusaka yang mereka ada. Bila mereka meninggal dunia jadi harta pusaka, never risau, kita ada jalan keluar. Kalau nak lebih detail, nak faham lebih detail, boleh bawa ahli keluarga. Buat appointment dengan saya terangkan. Sebab saya akan lukis dan conteng dan tulis step by step supaya mereka dapat gambaran yang jelas. Wallahu a'lam. Allahu Allah.